إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah dengan taufiknya dan hidayahnya dan peluang yang Allah Ta'ala masih buka kepada kita, dapat sama-sama kita menyahuti panggilan azan di hari Jumat yang mulia ini untuk kita mengabdi diri kita kepada Allah Ta'ala selaku Rabbul Alamin, Tuhan yang beri rezeki dan beri segala-gala kepada kita. Alhamdulillah, maka gunalah peluang yang baik di saat yang barakat ni untuk sama-sama kita tingkatkan iman kita, untuk kita menambahkan dan tingkatkan sifat takwa kita kepada Allah, berbekal dengan bekalan yang paling baik untuk kita di dunia dan akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah Ta'ala suruh kita berbekal, dan hendaklah kamu berbekal kerana sebaik-baik bekal ialah takwa, dan takutlah kamu kepada aku orang-orang yang ada akal fikiran yang sempurna. Muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, khutbah Jumaat pada hari ini sama-sama kita nak muzakarah bersama tentang hikmat-hikmat daripada amal haji, ataupun hikmat-hikmat yang Allah Ta'ala mensyariatkan amal haji ke Baitillahil Haram. Muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, sebelum tu hendaklah kita sama-sama faham bahawasanya setiap perkara yang Allah Ta'ala mensyariatkan, menyuruh kita buat, menyuruh kita melaksana buat tu, semestinya kita kena yakin dengan keimanan kita kepada Allah selaku Al-Alimul Hakim. Kata di sebalik amalan, di sebalik syariat yang Allah Ta'ala suruh kita buat tu, tentu sekali ada faedah dan maslahat kelik kepada orang buat itu sendiri. Ini yang kita mesti yakin. Walaupun kadang-kala dikaji ataupun kadang-kala Allah Ta'ala wayak tentang faedah dan hikmat, sekaligus kita kena yakin kata di sebalik perintah suruh Tuhan kita buat tu ada faedah, ada maslahat, ada benda molek kelik kepada orang buat itu sendiri. Begitu juga sebaliknya, di sebalik larangan Allah, hak Tuhan larang suruh kita tinggal, di sananya ada bahaya. Kalau kita lakah, kalau kita langgar, kalau kita buat, mesti ada bahaya kelik kepada orang buat itu sendiri. Muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, begitu juga amal haji yang kita sudah yakin
bahawa amal haji adalah salah satu daripada rukun al-Islam, salah satu daripada rukun Islam hak 5 perkara, merupakan satu amalan yang Allah Ta'ala janji pahala yang amat besar sekali kepada orang yang boleh kerja haji yang diterima oleh Allah sebagai haji mabrur. Allah Ta'ala janji nak beri syurga melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi bersabda kata, man hajja walam yarfus walam yabsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Dalam satu hadis juga Nabi kata, al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Dua-dua hadis ni kita dapat erti katanya Nabi SAW cerita kata orang yang boleh buat haji yang tidak ada rafas, tidak ada fasik dalam amalan haji dia, orang ini akan kelak sebagaimana hari mula-mula yang ibunda dia beranak buik dia cuci daripada segala dosa. Dan juga Nabi kata haji mabrur ni tidak ada balasan lain selain daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang tu boleh buat kerja haji, maka sengaja kita buat muzakarah tentang hikmah faedah dari amalan haji ni untuk kita dapat reti bersama dan yakin bersama tentang kebaikan yang ada dalam syariat Allah, iaitu al-Islam. Dan untuk beri galakkan kepada orang-orang yang belum lagi dia tu berkesempatan untuk nak menunai haji, dia boleh cedek dan dia boleh buat persediaan dan dia boleh buat bekal untuk kerja haji sebagai menunai perintah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dikasihi Allah Taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Dalam ayat ni, dalam suratul Hajj, ceritanya Allah Subhanahu wa taala tu perintah kepada Nabi Ibrahim supaya Nabi Ibrahim ni i'lan, supaya Nabi Ibrahim ni perakat kepada manusia untuk menunaikan amal haji. Dan Allah Ta'ala janji setelah mana Ibrahim boleh perakat, boleh i'lan tu, Allah Ta'ala janji kata tentu sekali orang akan menyahuti panggilanmu walaupun dengan cara keadaan berjalan kaki sekalipun, walaupun dalam keadaan berutur kuruh, berkenderaan utur kuruh sekalipun, melambang katanya jauhnya, sukanya, payahnya, susahnya, terutamanya di masa-masa dulu, payah susah, tapi dengan menyahut perintah Tuhan ni sanggup juga tubik daripada kapung, sanggup tubik daripada negeri masing-masing untuk menunai perintah Allah. Jalan kaki ada orang zaman dulu, siapa ke naik kenderaan pasang utur kuruh yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya'tina min kulli fajjin 'amiq, mereka itu datang walaupun daripada pelusuk penjuru yang jauh sekali, daripada setiap negara mari datang mengunjung Baitillahil Haram untuk menunaikan amal haji, supaya mereka itu boleh menyaksi beberapa faedah hasil bagi mereka itu sendiri, dan supaya mereka itu boleh menyebut nama Allah di hari-hari yang dimaklumkan di atas rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada mereka itu. Dalam ayat ni ulama tafsir ayat kata Allah Ta'ala mengisyarat tentang faedah-faedah yang ada di sebalik amal haji, di sebalik syariat haji. Baik faedah tu merupakan faedah manafi' ad-dunya dan juga faedah tu merupakan manafi' al-akhirah. Manafi' dunia mana faedah di segi keduniaan,
dan juga manafi' al-akhirah ialah faedah di segi ataupun di hari akhirat selepas pada mati. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata innaha manafi'ud dunya wal akhirah, sesungguhnya itu adalah faedah dunia dan faedah akhirat. Amma manafi'ul akhirah faridwanullahi ta'ala, adapun manafi' faedah akhirat ialah redha Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi redha Tuhan hak lebih besar daripada Tuhan nak beri syurga kepada orang yang buat haji mabrur. Allah Taala nak hapus segala dosa, kelik supaya orang baru beranak. Itulah redha Allah Taala yang paling besar yang Allah Taala nak beri kepada orang buat haji yang haji mabrur. Dan juga faedah dunia, iaitu wa amma manafi'ud dunya fama yusibuna min manafi'il budni waz zabaih wat tijarat, iaitu hasilnya daripada keuntungan menega dan juga daging-daging yang orang-orang dapat kecak rasa makan daging yang disembelih pada musim-musim haji. Muslimin yang dikasihi Allah Taala sekalian, untuk kita tengok secara lebih jauh lagi tentang hikmah daripada syariat haji ini, yang pertamanya haji adalah perhimpunan tahun ni di peringkat semua negara Islam melalui ibadat haji di Baitullahil Haram. Kita orang Islam ni disuruh kita beripung hari ya, sebagaimana kita beripung melalui semaya Jumaat di masjid, beripung minggu di hari Jumaat melalui semaya Jumaat, beripung tahun ni melalui 2 hari raya, raya haji dan raya puasa. Itu di peringkat tempat masing-masing. Adapun perhimpun ni melalui ibadah haji di Makkah ni, tidak ada kuasa lain lebih daripada kuasa Allah yang boleh menghimpun sebagaimana dihimpun oleh amal haji. Berhimpun tahun ni di peringkat seluruh negara. Berhimpun. Ini satu hikmah. Jadi Tuhan kehendak nak himpun manusia. Itu yang pertama. Yang keduanya untuk menzahirkan hakikat persaudaraan Islam tanpa dihalangi oleh perbezaan bahasa dan berlainan negeri. Apabila kita pakat keluar tu melaksanakan amal haji, di sana dia boleh zahir satu benda, iaitu sama rata di antara sesama manusia dalam melaksanakan fardu Allah Taala. Tak ada kira orang ni raja, tak ada kira orang ni fakir miskin, tak ada kira ni orang pekat rendah, orang pekat tinggi. Setara dalam menyahuti perintah Allah. Di satu tempat yang semestinya seorang itu pakai ihram, sama rata belaka. Berpakaian putih sama. Di satu tempat, di satu masa. Allahu Akbar. Ini orang panggil perasaan saudara Islam. Walaupun berbeza bahasa, walaupun berbeza negeri masing-masing hari. Allahu Akbar. Yang ketiganya, mengumpulkan muslimin dari seluruh dunia. Walaupun dari negeri yang jauh ke Makkatul Mukarramah sebagai tempat permulaan Islam dan tempat keluar darinya nur tauhid kepada keseluruhan alam, supaya mereka menganggap Mekah menjadi lambang bagi kesatuan Islam pada sumber asalnya. Ini satu juga, haji ini ya menghipun manusia, mengumpul manusia walaupun mari jauh min kulli fajjin amik. Tapi untuk nak hipun manusia ni supaya seorang manusia yang beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah, boleh kelik tengok tempat asal timurnya agama, mana tempat mula tu nur cahaya tauhidnya, di bumi yang suci, di Mekah dan juga di Madinatul Munawwarah. Seolah nak buat tubik satu hikmahnya, inilah asalnya al-Islam, tubik daripada sumber sini asalnya. Quran di sini tempat turunnya, sunnah-sunnah Nabi di sini tempatnya. Mayat Islam yang kita dak buat ni, baik amal apa pun yang kita dak bertindak dalam hidup kita ni, amal haji, amal puasa, amal zakat, amal semaya, amal lain lagi pun, semua tu bersumbernya daripada sini tempat keluarnya.
Di sinilah timbulnya cahaya tauhid kepada cahaya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang besar. Karena kalau kita tu pergi keluar pergi buat haji, kita tidak boleh ambil faedah ni. Kelik pergi tengok tempat-tempat, tengok berbagai-bagai kelakuan manusia. Kita tidak boleh nak bawa hidup kita selepas pada tu untuk nak kembalikan kita kepada sumber Al-Quran dan sumber As-Sunnah. Walaupun kita tubik, kita tengok dah tempat sini tubiknya Quran, tubiknya Sunnah di tanah suci, kita tengok berbagai-bagai manusia, tapi bila kita kelik, kita tidak boleh ambil pengajaran. Hidup kita seperti biasa, sebagaimana orang yang tak pernah tengok tempat yang cuci, tempat sumber keluarnya agama. Muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, sebab tu orang yang tubik pergi buat haji, dia kena ambil faedah ni, daripada dia boleh ada peluang pergi tengok tempat ataupun tanah suci, nah boleh tengok tempat keluarnya cahaya tauhid. Muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, menzahirkan gambaran al-musawah di antara muslimin dan menolak segala faktor yang membeza dan menjadi sebab kepada kemegahan di antara manusia. Dalam hidup harian kita ni ada benda-benda yang jadi sebab kita timbul megah, timbul takabur, timbul sombong, timbul tidak ada sifat rendah diri dan tawaduk. Dengan sebab benda yang ada pada kita, ada pekaknya, ada hartanya dan berbagai-bagai benda. Tapi apabila kita boleh pergi buat haji, boleh tengok dengan hati yang halus, dengan hati yang jauh, tengok dengan akal yang sempurna, maka kita tengok boleh menzahirkan perasaan sama rata di antara satu sama lain, dan juga boleh melahirkan gambaran, satu gambar yang kita boleh tengok untuk mengingati kita kepada permulaan hidup kita mari ke dunia, dan untuk mengingati kepada kesudahan kita waktu kita nak cabut diri tubik daripada dunia. Masa kita keluar daripada perut ibu, balah mana keadaan kita, tak ada pakaian, selas punggung, bertelanjang bogel. Masa kita kelik dibangkit bertemu Allah untuk menerima balasan kita, begitu juga bertelanjang, tidak berkasut. Dalam perhimpunan yang ramai, maka perhimpunan kecil-kecil di musim haji kita boleh tengok, walaupun tak habis seluruh dunia pun, tak habis semua manusia pun, kita boleh tengok gambaran manusia bersusun-susun dalam satu ibadat. Maka kita ingat pada hari kita nak bakit, ingat pada hari kita tubik pada perut mak kita. Benda tu dia boleh menimbulkan perasaan bertakwa pada Allah dan perasaan untuk menyiap diri supaya melayak jadi hamba yang dapat balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Haji juga boleh mengingatkan kita kepada sejarah bapak-bapak dan para nabi dan para rasul. Allahu akbar. Bila kita pergi buat haji, kita boleh ingat kepada sejarah yang kita dok mengaji di antara Safa dengan Marwah umpamanya. Di sinilah tempat yang Siti Hajar dia lari daripada Safa, daripada Marwah, lari juga untuk cari air kerana dahaganya anaknya Ismail. Tengok tempat melata, tengok tempat sembelih, tengok makam Ibrahim, ingat kepada sejarah. Di sinilah makam Ibrahim yang Ibrahim dan juga anaknya Ismail, dua beranak ni dok bina Kaabah. Pakat dua orang dalam bina Kaabah sekali dengan berdoa kepada Allah. Waktu dok bina Kaabah kita ingat Nabi Ibrahim dengan Ismail berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tuhan terimalah daripada kami, Engkau Tuhan yang Maha dengar, Tuhan yang Maha mengetahui. Dalam satu ibadat yang baik, comel, tapi Ibrahim pun, Ismail pun pakat berdoa, dua beranak tu berdoa kepada Allah. Ingat kita kepada sejarah.
Ingat kepada sejarah Ibrahim waktu dia mari tinggal anaknya Ismail dengan isterinya Hajar di tempat yang tidak ada apa. Yang Tuhan kata dalam Quran, Tuhan sebut, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Hei Tuhan, sesungguhnya aku telah menempati daripada anak cucu aku ni, maksudnya Ismail di sini. Ibrahim ayat kata dia, ayat Tuhan, aku mari letak dah Ismail di satu wadi, di satu lembah ghairi zi zar'in, tidak ada tanaman, tak ada tumbuh gapo, kering kotak. Tengok kepada sifat tawakal, sifat menyerah diri. Kerana apa? Menunai perintah Allah daripada seorang bapa yang yakin dengan Allah. Mari letak dekat Baitillahil Haram. Nabi Ibrahim kata, Rabbana liyuqimus salah. Hei Tuhan kami, agar supayanya mereka itu boleh mendirikan semaya. Tepat hak dia naknya nak jadi hamba Allah Ta'ala yang boleh semaya, menunai perintah Allah. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Dan jadilah, maka jadilah hati-hati manusia tu cenderung nak mari kepada mereka itu. Sebab tu semua orang tu ada cenderung, apabila ada iman, ada akidah, ada cenderung belaka nak pergi kepada Baitillahil Haram untuk melakukan amal haji. Karena Ibrahim sudah berdoa lama dah. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dan berilah rezeki kepada mereka itu daripada buah-buahan. Mudah-mudahan mereka itu terdiri daripada hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara hikmahnya nak membantu fuqara negeri Mekah di musim haji sampai setahun cukup. Lain daripada kita boleh mengingat kepada sejarah saat ini, hasil ataupun benda yang dibuat di musim haji itu sebagai rezeki, terutamanya daging. Orang-orang Mekah susah tu dia boleh sipai sampai ke setahun cukup kadang-kala. Ambil faedah daripada hasil benda-benda yang hasil di musim haji. Pada asalnya negeri Mekah ni kering kotor tapi subur dengan sebab apa nama ni? Melalui ibadat yang Allah Ta'ala tentukan di Baitillahil Haram. Satu lagi hikmah daripada amal haji yang besarnya, iaitu haji boleh mendidik akhlak seperti sifat sabar, sifat tawaduk, sifat bermaaf dan elok pergaulan, tadhiyah, sedekah dan juga ihsan. Allah. Hak ni hikmah yang paling besar kalau kita tengok, kerana hasilnya rangwan kan top 10 daripada Allah, syurga dan keampunan dosa tu terhenti daripada amal haji hak mabrur, amal haji yang penuh dengan akhlak yang mulia. Mana akhlak mulia yang dididik oleh amal haji? Yang pertamanya akhlak sabar. Orang yang tak ada sifat sabar, dia tak akan boleh haji yang molek sepenuh. Karena berhimpun dengan manusia ramai, banyak pesing manusia, banyak perangai manusia. Kalau dia tak tahan nak sabar, tak mungkin sama sekali. Terutamanya suka nak balah, nak kelahi dengan orang, mudah marahlah. Nauzubillah min zalik. Ia kena sabar, ia kena tawaduk, rendah diri. Tengok Pak, walaupun kaya tak mana pun dia suruh pakai, Nabi suruh pakai balah ni kena pakai. Tawaduk. Berhari-hari pakai duduk dalam pakaian yang tunjuk kata seorang tu rendah diri, tawaduk kepada Allah. Elok pergaulan, kurban disuruh kita duduk dalam amal haji tu, suruh khidmat, suruh gapo, suruh beri khairat, tolong orang-orang susah, dan juga sedekah dan juga ihsan. Itu ialah hikmah yang paling besar daripada amal haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaqun ya ulil albab.
Musim haji itu ialah bulan-bulan yang tertentu. Maka siapa dia yang masuk niat buat haji, masuk ihram haji, maka tidak boleh dia rafas, tidak boleh dia kerja fasik, dan tidak boleh dia berbantah dalam haji. Dan apa sahaja yang kamu buat daripada amalan baik, nescaya Allah Ta'ala tahu. Dan berbekallah kamu sesungguhnya sebaik bekal itu takwa, dan takutlah kamu kepada aku, hei orang-orang yang ada akal fikir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, kita dengan masa yang cukup cepat lajunya, setahun kita akan berasa sebulan, sebulan akan rasa serupa dengan seminggu, seminggu akan rasa serupa dengan sehari. Ini adalah di antara alamat kiamat yang kita reti daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa tu kita akan berasa cepat banget. Ini yang kita semua rasa. Setengah daripada ulama kata makna banyak cepat masa ni, makna sikit barakat dalam masa. Allahumma musta'an. Dalam sehari, dalam satu jam, dalam satu tahun, dalam satu bulan, dalam satu minggu, apakah amalan yang kita boleh buat? Kalau nak ukur ke, kalau tubik tak ada natijah balah mana, maknanya barakah tak ada, keberkatan sikit. Tengok pada orang-orang dulu, orang-orang warak, orang ulama, orang yang takut pada Allah, mereka itu boleh buat dalam masa yang sikit ni, boleh buat benda banyak, boleh buat benda yang beri faedah banyak. Ni makna barakah mereka boleh guna masa. Tengoklah pada sejarah-sejarah ulama. Kadang-kadang umur mereka pandai 40 lebih-lebih, kadang-kadang ulama, seorang ulama Imam Nawawi pandai umur, tapi barakah dalam hidup dia banyak. Sebab tu kita renung daripada hadis Nabi kata saat ni, kita akan berasa tak akan berlaku kiamat kecuali setahun serupa dengan sebulan, sebulan serupa dengan seminggu, seminggu serupa dengan sehari, sehari serupa dengan sekejap satu jam, satu jam serupa dengan sekali litahnya api, sekejap masa. Allahumma musta'an. Sebab tu masa demi masa, sehari demi sehari ni, sekarang ni kita pakat hadap lagi kepada satu musim yang besar pula. Kita duduk di Zulqa'dah dan kita akan masuk pada Zulhijjah, yang semua kita duk muzakarah bersama tentang kelebihan pada hari-hari 10 hari awal daripada bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan kita, Allah Ta'ala panjang lagi umur kita, sekali dengan beri barakah dalam hidup kita, boleh menyediakan berbekal dengan amalan takwa, amalan baik, untuk kita boleh keuntungan di atas dunia lagi, dan juga keuntungan yang besar sekali lepas pada kita mati esok. Banyaklah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم أعلي كلمتك إلى يوم الدين.
اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.